Hai, Assalamualaikum, Sulaiman here. Right, so dalam video kali ni saya nak share kepada you guys semua persoalan yang ada 2-3 rakan saya yang mana mereka nak berkecimpung dalam dunia programming. Mereka tanya kepada saya, alright Man, macam mana aku nak jadi belajar nak jadi web developer, right? So macam biasa saya akan share kepada mereka ataupun orang-orang yang tanya saya, yang mana saya akan jawab. Nak jadi seorang programmer ataupun web developer, dia tak semestinya kena ada skill coding. Dia ada lagi perkara yang lagi atas daripada itu, yang mana ianya wajib ada dekat semua orang sebenarnya. Alright, so apa itu? Jom saya kongsikan kepada you guys semua. Dia punya introduction dia adalah sebenarnya bukan 2-3 orang yang tanya, ramai juga yang tanya, especially mereka-mereka yang datangnya daripada berlainan kos dengan saya ketika mana di universiti dahulu, right? So, ada juga yang sama kos dengan saya, sebab oleh kerana saya dulu bidang lain waktu belajar, and then pertengahan jalan saya nampak kata apa yang saya inginkan sebenarnya dalam kerjaya saya, jadi saya bertukar bidang, right? So yang tanya kepada saya mostly adalah dia akan tanya, Man, aku nak jadi macam kau, which is nak buat website, ada nak buat sistem, right? Macam mana aku boleh jadi perkara, macam mana aku boleh buat benda tu, right? So perkara yang pertama sekali, biasanya orang akan rasa macam okay, jawapan dia adalah mestilah kena tahu programming language, right? Pada saya, dan saya akan jawab, dan saya telah pun jawab soalan mereka semua dengan jawapan yang benda ini semua salah. Okay? Ada yang kata, oh aku kena belajar language ni, aku kena belajar language tu, aku kena belajar banyak language, programming language, pasal aku kena ada something yang orang kata apa, aku kena belajar banyak sangat benda untuk menjadi seorang web developer. Basically, orang kata apa, technically, secara teknikal ya, anda kena belajar banyak perkara, tapi secara orang kata apa, perkara yang telah diimplementasikan oleh saya, jawapannya tidak, right? So sepanjang saya bekerja sebagai sekarang ni saya bekerja sebagai software engineer, saya orang kata apa, perkara pertama yang paling penting adalah anda kena ada satu kemahiran berfikir, which is berfikir secara logik. Itu yang pertama. Adakah anda boleh berfikir secara logik? Sebagai contoh, saya boleh kata kepada anda, sebagai web developer, kerja harian anda adalah anda kena create function yang mana memenuhi ataupun merealisasikan idea business owner. For example, saya ada satu klien, yang mana klien ni dia kata, okay Sulaiman, saya sudah ada website, kan? Website saya ni dah ada plugin, which is WordPress plugin, yang nama dia adalah WooCommerce. Tetapi dalam WooCommerce tidak ada function sekian. Tapi saya nak. Jadi saya pun tanya kepada dia, okay, macam mana function itu berlangsung? Macam mana function itu trigger? Jadi dia kata, okay, orang yang masuk dalam website dia, login, beli, masa bayar tu, pada masa bayar tu, dia nak dalam database bertukar sesuatu, right? Jadi kat situ kita kena ada logical thinking dia. Okay, so maknanya aku kena buat code itu, dia akan run prosedural lah. Okay, first step, second step, third step, fourth step, right? So itu adalah salah satu daripada basic logical thinking yang you kena ada. You kena tukar business idea kepada business logic. Dan itu adalah kemahiran yang you kena ada dahulu, dan tak semestinya programmer, mesti ada dekat semua orang, kan? Macam kalau orang kata apa, implementasi dekat kehidupan biasa kita, kan? Apa yang kita perlukan adalah satu instruction, satu set of instruction. Sebagai contoh, bos kita suruh kita salin minute of meeting, right? Atau sebagai contoh, ataupun kita panggil sebagai laporan, right? So untuk buat laporan itu, dia mesti kena ada SOP dia, right? Dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. So set of instruction itu kena ada. You kena fikir macam tu juga, right? So bila you guys semua ada pemikiran secara logika, ataupun kita panggil sebagai, antara orang ni panggil sebagai object thinking, right? Then you boleh jadi seorang programmer yang bagus. Datanglah kedua, which is barulah programming language yang you nak. Okay, so saya tekan kat sini, programming language datang kedua, dan dia mestilah programming language yang menyelesaikan ataupun mencapai impian yang you nak. For example, masa saya mula-mula beralih, saya dulu fakulti sains sosial, right? So saya bersosial. Saya belajar psikologi, saya belajar politik, ekonomik, statistik dan
macam-macam lagi lah kat dalam sains sosial. So minat saya waktu itu adalah saya nampak bahawa e-commerce is the future, right? Waktu tu 2013, 2012, 2013. So saya rasa macam waktu tu saya nampak eBay, saya nampak Amazon kan. So saya tengok e-commerce is the future. So waktu tu saya tak fikir pasal mobile apps. Saya hanya fikir kepada website. So macam mana nak capai impian saya untuk membuat website? So language yang saya perlukan adalah JavaScript dan juga PHP. So JavaScript dan PHP dua-dua boleh buat website, right? Tapi saya fokus kepada PHP sebab saya suka bahagian-bahagian back end. So PHP ni adalah back end lah, right? So kalau you guys semua nak fokus kepada WordPress, you kena tahu yang WordPress ni dia utilize 4 perkara, which is yang pertama adalah HTML, CSS, JavaScript dan juga PHP. PHP is the main. Tapi kalau you nak main full site editing dia adalah you kena main JavaScript. JavaScript pula dia ada macam-macam lah. So itu datang kedua, okay? As long as you boleh berfikir secara logik, insya-Allah you boleh belajar apa saja, kan? Sebagai contoh, waktu saya belajar Java dulu baru PHP. So bila belajar Java tu macam susahnya nak buat benda. Tapi bila you dah masuk PHP, and especially PHP OOP kan, oh benda ni macam sama lah. Of course lah sama kan. Sebab dia kalau namanya OOP, dia ada objek dia, ada property dia ada method dia. Sama, JavaScript pun sama. PHP dia ada function, JavaScript pun dia ada function, right? So yang ketiga adalah you berkaitan dengan database, right? So database ni dia bagi kepada dua pada I. Okay, yang pertama adalah bagaimana you nak berinteraksi dengan database itu. Yang kedua adalah bagaimana you nak handle database tersebut. So kalau you pilih kepada front end, you nak jadi web developer tapi you nak fokus kepada design, you nak fokus kepada interactivity of the system, that design, the website, you pergi kepada WordPress. You pergi kepada front end. Dan front end ini, kalau yang nombor 3 ni adalah more kepada macam mana you nak interact dengan data yang diberikan oleh you punya back end developer lain. So sebagai contoh, okay, ibarat dia macam ni, you tengah buat kerja, you nak buat kerja tu, datang someone daripada you punya office mate, hantar you mungkin satu dokumen yang dia bagi, faham? So macam mana you nak interact with these kind of documents? Adakah you nak separate dia, kemudian you baca satu-satu, ataupun daripada yang atas tinggi macam ni, you nak baca satu daripada atas sampai bawah? Itu cara dia. So itu adalah front end pada saya. Back end pula macam mana you nak handle that database. Handle ni macam mana? Handle dari segi you nak bagi kepada orang depan macam mana, front end tu macam mana you nak jadikan database tu sebagai benda yang sangat secure supaya tak kena hack, supaya tak lag dan sebagainya. Itu adalah cara dia. So tiga perkara ini, kalau you nak jadi seorang web programmer, you nak jadi semualah, saya sebut sebagai web developer, dan satu lingkup yang sangat mudah untuk difahami, web developer. Dalam tu termasuklah software engineer, software developer, apa semualah, kan? You nak jadi yang terbaik, you nak jadi orang kata apa, the best web developer, adalah you kena tahu tiga perkara ni. Yang pertama adalah you kena ada logical thinking yang baik. Yang kedua adalah barulah programming language yang mencapai ataupun menuju apa yang you nak goal lah, which is you punya goal. You nak buat apps ke, you nak buat mobile apps ke, you nak buat web apps ke, you nak buat mobile apps ke, you nak buat mungkin desktop apps ke, IoT ke, okay, you kena cari. Yang ketiga, yang terakhir adalah database. You kena tahu database, sama ada you nak interact with that database ataupun you nak handle that database macam mana, right? So tahu tiga perkara ini, insya-Allah you boleh jadi seorang web developer yang baik, right? So I hope that ini menjawab persoalan you guys semua yang mungkin mencari macam mana nak jadi seorang web developer, software engineer dan sebagainya. Okay, term web developer, software engineer, software developer, ini semua mungkin dalam video lain saya akan terangkanlah apa perbezaan dia. Walaupun setengah orang macam kata macam sama je kan. Yes, betul, saya akui. Ada tempat sama, tapi in term of definition, in term of academic punya the definition is berbeza, dan cara bekerja berbeza dan sebagainya. Alright. So kalau you guys semua ada perkara-perkara dan orang kata apa, perkara-perkara berbangkit, cubalah komen dekat dalam dekat bawah ni, saya cuba untuk jawab.
Sebab channel ni pun berkisahkan macam mana saya akan share kepada juga semua dalam bidang-bidang programming. Alright, so kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.